Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam terjah. Sekali ini saya masih lagi nak membicarakan isu yang membabitkan makcik Kemboja. Isu yang semakin panas, isu yang semakin mendebarkan, isu yang semakin menggoncang hati dan perasaan orang-orang Melayu. Selepas makcik Kemboja membuat video mengucapkan terima kasih kepada Tengku Mahkota Johor TMJ atas titah baginda yang mengatakan bahawa sebelum ini dah ada orang yang mengatakan Melayu malas, tapi tidak ada orang yang tag pun dekat baginda. Tetapi saya nak beritahu kepada saudara, betul, sebelum ini memang ada orang yang berkata Melayu malas, tetapi orang itu adalah pemimpin politik seperti Tun Mahathir, pemimpin sebuah parti politik, berkata Melayu malas. Kemudian ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, juga berkata begitu. Memang ada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka, tetapi kenyataan itu bukanlah dalam keadaan perli dan sinis, bukanlah kenyataan yang sengaja nak mencari gaduh dengan orang-orang Melayu, seolah-olah kita menegur anak kita malas. Itu adalah tanggungjawab kita bercakap kepada anak kita sendiri. Tapi kalau kita tegur anak jiran-jiran kita, tolong jaga anak kamu malas, sudah pasti kemarahan jiran kita itu akan berkobar-kobar. Sebab itu tuanku, Tengku Mahkota Johor, kami marah, kami bangkit bersuara kerana yang bercakap ini ialah warga asing yang mendapat permastautin tetap di Malaysia menggunakan MyPR IC merah, dan cara dia bercakap itu ialah penghinaan. Kalau orang Kemboja memang pandai menjaga kan, betul tak? Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu malas, nak dibandingkan orang Melayu malas, nak dibandingkan orang Melayu malas. Tuanku, bukan untuk mendidik, bukan untuk mengajar, bukan untuk memberi motivasi kepada kita. Cara dia mengatakan Melayu malas itu menunjukkan seolah-olah Kemboja ini rajin, Kemboja ini berjaya kerana Melayu itu malas. Ini adalah penghinaan daripada warga asing, tuanku, TMJ. Sebab itu kita mahu Istana Johor mengambil perhatian untuk mengambil tindakan kepada makcik Kemboja. Sebab itu saya tengok bila dia keluarkan kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Patik Maria binti Yaakob daripada Maria Holding Siam Berhad mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuanku. Kami Patik bangga menjadi rakyat negeri Johor. Patik terlalu sedih. Terima kasih tuanku. Patik bangga menjadi rakyat negeri Johor. Patik bangga menjadi rakyat negeri Johor, dapat berniaga di negeri Johor. Patik nak bantu lebih ramai orang lagi tuanku. Terima kasih sangat-sangat. Dia mengatakan terima kasih kepada TMJ dan meminta ampun, dan dia adalah rakyat Johor. Jelas kita dapat melihat kenyataan yang dibuat itu bukan jujur dan ikhlas dari hati nurani beliau. Kenyataan itu adalah lakonan sandiwara semata-mata kerana melihat TMJ seolah-olah memberikan laluan kepada beliau. Sebab itu anak dia berani, tuanku. Anak dia pula mengatakan Melayu sial, anjing. Yang kau hina tu mak aku tahu, sial. Kalau setakat menyalak macam anjing, yang kau hina tu mak aku tahu, sial. Kalau setakat menyalak macam anjing, sebab itu kita menggesa bangkit. Kita menggesa supaya tuanku TMJ ambil tindakan kepada beliau. Kalau boleh tarik balik lesen perniagaan makcik Kemboja ini dan hantar beliau balik. Beliau dia berniaga dekat negara Kemboja. Sebab kalau tidak, semakin ramai anak-anak Kemboja akan bertindak biadab, akan bertindak kurang ajar, akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan sial anjing kepada orang Melayu. Justru Patik sebagai rakyat Malaysia
Patik merayu kepada Istana Johor, kepada Tengku Mahkota Johor, tolonglah situasi ini berbeza tuanku. Situasi ini warga asing menghina bangsa Melayu, bukan situasi pemimpin Melayu memberi motivasi kepada orang Melayu. Patik merayu sekali lagi tuanku, tolonglah ambil tindakan, tarik balik MyPR warga Kemboja ini. Dan kami juga akan mendesak supaya seluruh rakyat Malaysia, orang-orang Melayu untuk memboikot perniagaan warga Kemboja atas keculuparan mulut makcik Kemboja ini dan anaknya. Sepatutnya anak beliau memohon maaf bagi pihak ibunya kerana telah mengeluarkan kenyataan penghinaan itu, tetapi anak beliau pula mengeluarkan kenyataan biadab yang menyebabkan orang-orang Melayu semakin benci dan semakin menyampah dan semakin merasa terhina. Maka tindakan berikutnya, anda haruslah berhenti membuat sebarang urusan perniagaan dengan beliau dan juga peniaga-peniaga Kemboja di seluruh negara. Ini adalah perjuangan, ini adalah pengorbanan yang patut dilakukan. Sekiranya tidak ada sebarang tindakan yang terbaik yang dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap makcik Kemboja dan juga anak beliau ini. Sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi. Selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku. Assalamualaikum. Ini kita nak tunjuk video bukti supaya pihak-pihak yang berkaitan buka mata. Kita boleh nampak tu pelarian bebas berniaga. Boleh nampak kedai dekat sebelah tu. Boleh nampak kat depan tu, nampak kita berada dekat Malaysia ke dekat Bangladesh ke. Nampak kedai sebelah ni. Kita boleh nampak betapa bebasnya warga asing pelarian berniaga. Kita boleh nampak. Kita boleh pergi ke dekat kawasan ni, kita boleh nampak berapa ramai warga asing, berapa ramainya pelarian bebas. Kita boleh nampak depan tu, kita boleh nampak. Kita boleh nampak depan tu KLCC, Menara PNB. Kita boleh nampak. Ini kawasan pinggiran kota yang kita tunjuk ni kawasan pinggiran kota. Tapi rasanya kalau siapa yang biasa lalu sini tahulah sini lorong Rohingya. Kita boleh nampak betapa bebasnya Malaysia ni dah jadi kem pelarian terbesar. Pelik, pelarian boleh bebas je. Di seluruh pelosok negeri pelarian bebas. Hanya berlaku di Malaysia saja. Kebebasan tu subsidi mereka dapat kan. Kita boleh tengok betapa bebasnya mereka berbasikal. Kita boleh nampak ni family depan ni. Ini family pelarian. Kita boleh nampak. Kedai-kedai sebelah ni semua kedai-kedai yang dimiliki oleh bukan warga negara. Boleh nampak. Kita boleh nampak tu. Siapa yang lalu kat tepi-tepi tu, kita boleh nampak siapa. Kita boleh nampak. Ini kita bawa gambaran apa yang berlaku sebenarnya. Tapi rakyat pun tak tahu nak cakap apa dah. Sebab dah NGO pun dah ada buat kan. Ustaz Sofian pun dah buat, Adun Duyung pun dah buat, ada beberapa individu pun buat kan. Kat depan tu kita boleh nampak itu kedai Aceh. Kat kawasan sini banyak kedai Aceh. Tapi kalau buat report pun rasanya macam buang-buang masa je kalau buat report. Kat Padang tu kalau malam-malam meriah dengan warga asing. Inilah gambaran sebenar apa yang berlaku. Diharap video ni boleh jadi rujukan lah